Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks Matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih ekstensif pada muka surat 222 sehingga 225. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Bagi setiap selang kelas berikut, tentukan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Bagi soalan A, kita perlu bina satu jadual seperti di bawah untuk menyenaraikan semua nilai-nilai terlibat. Bagi lajur pertama ini, kita salin terus daripada jadual asal, iaitu panjang dalam meter. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, had bawah ialah nilai terkecil dalam setiap selang kelas. Oleh itu, had bawah bagi selang kelas yang pertama ini merupakan nilai terkecil dalam selang kelas ini, iaitu 10. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai had bawah bagi setiap selang kelas yang berikutnya dengan merujuk kepada nilai terkecil dalam setiap selang kelas. Seterusnya, dengan merujuk kepada nota di sebelah, had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Oleh itu, had atas bagi selang kelas yang pertama merupakan nilai yang terbesar dalam selang kelas ini, iaitu 14. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan had atas bagi selang kelas yang berikutnya dengan merujuk kepada nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Seterusnya, kita akan mencari titik tengah dengan merujuk kepada nota di sebelah, di mana titik tengah akan sama dengan had bawah tambah dengan had atas, kemudian dibahagi dengan 2. Jadi, titik tengah bagi selang kelas yang pertama akan sama dengan had bawahnya iaitu 10 ditambah dengan had atas 14 kemudian dibahagi dengan 2. Jawapannya adalah sama dengan 12. Kita boleh menentukan nilai titik tengah bagi selang kelas yang berikutnya dengan cara yang lebih mudah, iaitu kita tentukan saiz selang kelas dahulu. Kita tahu bahawa saiz selang kelas boleh dicari dengan menentukan beza antara had bawah ataupun beza antara had atas bagi dua kelas yang berturutan. Jadi, dengan merujuk kepada dua selang kelas ini, kita tentukan beza antara had atasnya, di mana beza antara dua had atas ini adalah sama dengan 5. Inilah nilai saiz selang kelasnya. Untuk mendapatkan nilai titik tengah bagi kelas yang berikutnya, kita hanya perlu tambahkan 5 kepada titik tengah sebelumnya. Maksudnya 12 ditambah dengan 5, kita akan dapat nilai titik tengah yang seterusnya iaitu 17. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai titik tengah yang berikutnya. Sekarang kita akan tentukan nilai sempadan bawah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan bawah boleh didapat dengan had atas kelas sebelumnya ditambah dengan had bawah kelas itu kemudian dibahagi 2. Ini bermaksud kita kena tambahkan satu selang kelas sebelum selang kelas yang pertama, di mana selang kelas tersebut merupakan 5 sehingga 9. Oleh itu, sempadan bawah bagi selang kelas yang pertama ini akan sama dengan had atas bagi selang kelas sebelumnya, ditambah dengan had bawah kelas itu sendiri, kemudian dibahagi 2. Di mana ia adalah sama dengan 9 tambah dengan 10 dibahagi 2. Jawapan adalah sama dengan 9.5. Kita boleh dapatkan nilai sempadan bawah yang berikutnya dengan menambahkan saiz selang kelas kepada sempadan bawah sebelumnya. Maksudnya 9.5 ditambah dengan 5 iaitu saiz selang kelas, kita akan dapat nilai 14.5 sebagai sempadan bawah berikutnya. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh senaraikan sempadan bawah bagi selang kelas yang seterusnya. Kemudian untuk tentukan sempadan atas, dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan atas adalah sama dengan had atas kelas itu ditambah dengan had bawah kelas selepasnya, kemudian dibahagi 2. Oleh itu, sempadan atas yang pertama akan sama dengan had atas kelas itu, iaitu 14, ditambah dengan had bawah kelas selepasnya, iaitu 15, kemudian dibahagi dengan 2. Jawapan adalah sama dengan 14.5. Seterusnya, kita dapatkan sempadan atas dengan cara yang lebih mudah, iaitu kita gunakan ataupun tambahkan saiz selang kelas. Maksudnya, 14.5 ini kita tambah dengan saiz selang kelas 5 akan dapat sempadan atas kedua, iaitu 19.5. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan sempadan atas bagi kelas-kelas yang seterusnya.
Soalan B, kita akan tentukan had bawah dengan merujuk kepada nota di sebelah, di mana had bawah ialah nilai terkecil dalam setiap selang kelas. Oleh itu, had bawah bagi selang kelas yang pertama adalah nilai yang terkecil, iaitu 25.0. Seterusnya, kita boleh dapatkan had bawah bagi kelas-kelas yang seterusnya dengan merujuk kepada nilai terkecil dalam setiap selang kelas. Sekarang, untuk mendapatkan nilai had atas, dengan merujuk kepada nota di sebelah, had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Oleh itu, had atas bagi selang kelas yang pertama merupakan nilai terbesar dalam selang kelas pertama ini, iaitu 25.9. Seterusnya, kita boleh senaraikan nilai had atas bagi kelas yang berikutnya dengan merujuk kepada nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Sekarang kita akan tentukan nilai titik tengah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, titik tengah akan sama dengan had bawah tambah dengan had atas, kemudian dibahagi dengan 2. Dengan ini, titik tengah bagi selang kelas yang pertama akan sama dengan had bawahnya 25.0 ditambah dengan had atasnya 25.9, kemudian dibahagi dengan 2. Jawapannya adalah sama dengan 25.45. Untuk mengira nilai titik tengah yang berikutnya, kita gunakan cara yang lebih mudah, iaitu kita tentukan saiz selang kelas dahulu. Saiz selang kelas boleh ditentukan mencari beza antara dua had atas di sini, dengan mencari beza antara dua had atas yang berturutan. Maksudnya, dengan merujuk kepada dua kelas ini, kita ambil had atas 26.9 ditolak dengan had atas 25.9 sebelumnya, ini akan sama dengan 1. Oleh itu, untuk mendapatkan titik tengah yang seterusnya, kita hanya perlu tambahkan 1 pada titik tengah sebelumnya. Jadi, titik tengah yang kedua akan sama dengan 25.45 ditambah dengan 1, jawapan adalah 26.45. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita tambahkan 1 pada titik tengah yang seterusnya untuk dapatkan nilai titik tengah yang berikutnya. Untuk lajur yang keempat ni, kita akan tentukan sempadan bawah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan bawah akan sama dengan had atas kelas sebelumnya ditambah dengan had bawah kelas itu, kemudian dibahagi dengan 2. Tetapi untuk mendapatkan sempadan bawah yang pertama, kita perlu tambahkan 1 selang kelas sebelum selang kelas yang pertama, di mana ia adalah sama dengan 24.0 sehingga 24.9. Dengan itu, untuk menentukan sempadan bawah bagi selang kelas yang pertama, kita ambil nilai had atas bagi kelas sebelumnya, iaitu 24.9, ditambah dengan had bawah selang kelas itu, iaitu 25.0, kemudian dibahagi dengan 2. Jawapannya adalah sama dengan 24.95. Seterusnya, kita boleh dapatkan sempadan bawah yang berikutnya dengan tambahkan 1 kepada sempadan bawah yang kita dapat, di mana 24.95 ditambah dengan saiz selang kelas 1, jawapannya adalah sama dengan 25.95. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai sempadan bawah yang seterusnya. Akhir sekali, kita akan tentukan sempadan atas dengan merujuk kepada nota di sebelah. Sempadan atas adalah sama dengan had atas kelas itu, ditambah dengan had bawah kelas selepasnya, kemudian dibahagi 2. Dengan ini, sempadan atas bagi selang kelas yang pertama akan sama dengan had atas kelas itu, iaitu 25.9, tambah dengan had bawah kelas selepasnya, iaitu 26.0, dibahagi 2. Jawapan adalah sama dengan 25.95. Seterusnya, kita boleh dapatkan nilai sempadan atas yang berikutnya dengan menambahkan sempadan atas yang kita dapat dengan saiz selang kelas 1. Oleh itu, 25.95 ditambah dengan 1 akan dapat jawapan 26.95. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai sempadan atas bagi selang kelas yang seterusnya. Soalan C. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, had bawah adalah nilai terkecil dalam setiap selang kelas. Oleh itu, had bawah bagi selang kelas yang pertama merupakan nilai yang terkecil dalam selang kelas pertama, iaitu 0. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan had bawah bagi selang kelas yang berikutnya
dengan merujuk kepada nilai paling kecil dalam selang kelas tersebut. Seterusnya, dengan merujuk kepada nota di sebelah, had atas adalah sama dengan nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Dengan ini, had atas bagi selang kelas yang pertama merupakan nilai terbesar dalam selang kelas pertama, iaitu 0.24. Dengan mengulangi langkah sama, kita boleh dapatkan nilai had atas bagi kelas-kelas yang berikutnya dengan merujuk kepada nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Sekarang kita akan tentukan nilai titik tengah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, titik tengah adalah sama dengan had bawah ditambah dengan had atas kemudian dibahagi dengan 2. Oleh itu, titik tengah bagi selang kelas yang pertama akan sama dengan had bawahnya 0 ditambah dengan had atasnya 0.24 kemudian dibahagi 2. Jawapan adalah sama dengan 0.12. Sekarang kita boleh tentukan nilai titik tengah yang berikutnya dengan cara yang lebih mudah, iaitu menentukan saiz selang kelas, di mana saiz selang kelas ini boleh ditentukan dengan mencari beza antara had atas yang berturutan. Oleh itu, saiz selang kelas akan sama dengan 0.49 ditolak dengan 0.24. Jawapannya adalah sama dengan 0.25. Ini adalah nilai saiz selang kelas. Bagi mendapatkan nilai titik tengah yang berikutnya, kita hanya perlu tambahkan 0.12 ini dengan 0.25. Maka nilai titik tengah yang kedua adalah sama dengan 0.37. Dengan mengulangi langkah sama, kita boleh dapatkan nilai titik tengah bagi selang kelas yang seterusnya. Sekarang, dengan merujuk kepada nota di sebelah, kita akan tentukan nilai sempadan bawah, di mana ia adalah sama dengan had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas itu, kemudian dia bagi dengan 2. Tetapi perhatikan bahawa nilai bagi selang kelas ini kuantitinya adalah jisim, dan jisim tidak akan bernilai negatif. Oleh itu, sempadan bawah ini akan kekal sebagai had bawahnya, iaitu 0. Kemudian kita boleh kirakan nilai sempadan bawah bagi kelas yang kedua dengan menggunakan rumus tadi, iaitu had atas kelas sebelumnya 0.24 ditambah dengan had bawah kelas itu, iaitu 0.25, kemudian dibahagi 2. Jawapan akan sama dengan 0.245. Selepas ini, kita boleh tambahkan saiz selang kelas pada sempadan bawah yang kita dapat ini untuk dapatkan nilai-nilai sempadan bawah berikutnya, iaitu 0.245 ditambah dengan 0.25. Sempadan bawah bagi kelas berikutnya adalah 0.495. Begitu juga dengan sempadan bawah yang seterusnya ditambah dengan 0.25 akan dapat jawapan 0.745. Akhir sekali kita akan tentukan sempadan atas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan atas akan sama dengan had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas selepasnya kemudian dibahagi 2. Jadi untuk sempadan atas yang pertama, kita ambil nilai had atasnya iaitu 0.24 ditambah dengan had bawah kelas selepasnya iaitu 0.25 kemudian dibahagi 2. Jawapan adalah sama dengan 0.245. Kemudian untuk dapatkan sempadan atas yang berikutnya, kita hanya perlu ambil sempadan atas ini 0.245 ditambah dengan saiz selang kelas 0.25. Oleh itu, sempadan atas yang berikutnya adalah 0.495. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai sempadan atas bagi kelas yang seterusnya. Soalan 2. Kenal pasti sama ada huraian berikut ialah histogram, poligon kekerapan atau ogive. Soalan A. Graf yang mewakili kekerapan longgokan bagi kelas-kelas dalam suatu taburan kekerapan. Keyword di sini merupakan kekerapan longgokan. Antara ketiga-tiga jenis graf itu, hanya ogive yang akan dilabel dengan kekerapan longgokan pada paksi mencancangnya. Maka jawapan untuk soalan A adalah ogive. Soalan B. Memaparkan data dengan menggunakan palang yang terletak bersebelahan antara satu sama lain. Tinggi palang digunakan untuk mewakili kekerapan kelas. Keyword di sini adalah palang. Antara tiga jenis graf itu, hanya histogram yang akan dilukis menggunakan palang. Oleh itu, jawapan untuk soalan B merupakan histogram. Soalan C. Memaparkan data dengan menggunakan garis lurus yang menyambungkan titik tengah selang kelas, kekerapan diwakili oleh ketinggian titik tengah ini. Keyword di sini merupakan garis lurus dan juga titik tengah. Kerana kita tahu bahawa poligon kekerapan adalah dilukis menggunakan garis lurus yang menyambungkan titik tengah selang kelas. Maka jawapan untuk soalan C adalah poligon kekerapan.
Soalan 3. Plot kotak di bawah menunjukkan beberapa bentuk taburan data. Padankan histogram berikut dengan plot kotak yang sepadan pada petak yang disediakan. Soalan A. Perhatikan histogram ini, ianya adalah jenis histogram pencong, di mana taburannya adalah pencong ke kiri. Ini bermaksud, apabila kita lukiskan plot kotaknya, kotak di sebelah kiri adalah lebih besar, atau sungut sebelah kirinya adalah lebih panjang. Jadi daripada 4 plot kotak di atas, didapati bahawa semua kotak di sebelah kiri dan kanan adalah sama saiz. Jadi kita hanya perlu bezakan dari segi sungutnya. Oleh itu, untuk histogram pencong sebelah kiri ini, ia bermaksud dalam plot kotak, sungut sebelah kirinya adalah lebih panjang. Jawapannya adalah plot kotak C. Soalan B. Perhatikan histogram ini. Ianya merupakan histogram simetri dalam bentuk loceng. Ini bermaksud plot kotaknya mempunyai kotak yang sama saiz ataupun mempunyai sungut yang sama panjang. Jadi terdapat dua jawapan di sini, sama ada plot kotak B ataupun D. Disebabkan palang dalam histogram ini adalah sedikit sahaja, maka plot kotaknya adalah lebih rapat. Oleh itu jawapannya adalah plot kotak D. Soalan C. Perhatikan histogram ini, ia merupakan histogram pencong, iaitu bentuk taburannya adalah pencong ke sebelah kanan. Ini bermaksud plot kotaknya adalah mempunyai sungut yang lebih panjang di sebelah kanan. Dengan merujuk kepada 4 plot kotak di atas, jawapannya yang sepadan adalah plot kotak A. Soalan D. Perhatikan histogram ini, ia merupakan histogram simetri yang merupakan bentuk loceng. Ini bermaksud plot kotaknya akan mempunyai sungut yang sama panjang di sebelah kiri dengan kanan. Maka jawapan yang sepadan dengan histogram ini merupakan plot kotak B, kerana plot kotak B ini adalah lebih lebar daripada plot kotak D. Soalan 4. Data di sebelah menunjukkan tinggi dalam cm bagi 30 orang murid tingkatan 5. Soalan A. Organisasikan data tersebut dengan melengkapkan jadual kekerapan di bawah. Kemudian, bina satu histogram bagi data ini menggunakan skala yang sesuai. Ini bermaksud kita kena susunkan data-data itu dalam selang kelas tertentu. Di dalam jadual, 2 selang kelas yang pertama telah diberikan. Jadi kita kena lihat apakah nilai tertinggi dalam data ini untuk menentukan selang kelas kita akan berhenti di mana. Didapati bahawa nilai yang tertinggi dalam jadual ini adalah 178. Untuk mendapatkan selang kelas yang seterusnya, kita kena carikan saiz selang kelas, di mana kita boleh cari beza antara had atas ini, iaitu 154 ditolak dengan 149, jawapannya adalah sama dengan 5. Oleh itu, untuk mendapatkan had bawah yang seterusnya, kita hanya perlu tambahkan 5 kepada had bawah sebelumnya. Maksudnya 150 ditambah dengan 5, had bawah seterusnya adalah 155. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan had bawah yang seterusnya. Dengan cara yang sama, kita boleh dapatkan had atas bagi setiap selang kelas dengan menambahkan 5 kepada had atas sebelumnya. Ini bermaksud 154 ini ditambah dengan saiz selang kelas 5, had atas yang seterusnya adalah 159. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh senaraikan had atas bagi selang kelas yang seterusnya. Selang kelas kita akan berhenti di selang 175 sehingga 179 kerana nilai terbesar daripada jadual adalah 178 dan 178 berada dalam selang kelas ini. Seterusnya kita akan tentukan nilai sempadan bawah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan bawah adalah sama dengan had atas kelas sebelumnya ditambah dengan had bawah kelas itu kemudian dibahagi 2. Untuk mendapatkan sempadan bawah yang pertama ini, kita kena dapatkan selang kelas sebelum kelas pertama, di mana ia akan sama dengan 140 sehingga 144. Oleh itu, sempadan bawah yang pertama akan sama dengan had atas kelas sebelumnya, iaitu 144 ditambah dengan had bawah kelas itu sendiri, iaitu 145, kemudian dibahagi 2. Jawapan akan sama dengan 144.5. Untuk mendapatkan sempadan bawah yang berikutnya, kita hanya perlu tambahkan sempadan bawah yang kita dapat dengan saiz selang kelas 5. Maksudnya 144.5 ditambah dengan saiz selang kelas 5
sempadan bawah yang berikutnya akan sama dengan 149.5. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh senaraikan sempadan bawah yang berikutnya. Sekarang kita akan tentukan sempadan atas bagi setiap selang kelas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan atas akan sama dengan had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas selepasnya, kemudian dibahagi 2. Untuk menentukan sempadan atas yang pertama, kita ambil had atas bagi kelas itu, iaitu 149, ditambah dengan had bawah kelas selepasnya, iaitu 150, kemudian dibahagi dengan 2, jawapan adalah sama dengan 149.5. Untuk mendapatkan nilai sempadan atas yang seterusnya, kita hanya perlu tambahkan sempadan atas yang kita dapat ini dengan saiz selang kelas 5. Ini bermaksud 149.5 ditambah dengan saiz selang kelas 5, sempadan atas yang seterusnya akan sama dengan 154.5. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan sempadan atas yang seterusnya. Kemudian untuk menentukan nilai kekerapan, kita akan gunakan sistem gundalan. Jadi kita akan tentukan setiap nombor dalam jadual itu adalah berada dalam selang kelas mana dan kita buat tanda dalam gundalan yang sepadan. Yang pertama, 146 adalah berada dalam selang kelas pertama. Jadi kita buat satu tanda dalam gundalan tersebut. Seterusnya 152 adalah terletak dalam selang kelas 150 sehingga 154. Kita tandakan satu tanda dalam gundalan terlibat. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan gundalan-gundalan bagi nombor-nombor yang berikutnya. Akhir sekali, berdasarkan gundalan yang kita dapat, kita boleh senaraikan kekerapannya, di mana kekerapan terlibat adalah 2, 4, 8, 7, 5, 3, dan 1. Seterusnya, kita akan bina satu histogram berdasarkan nilai dalam jadual ini. Dengan ini, kita kena pilih skala yang sesuai, di mana skala pada paksi mencancang adalah 2 cm mewakili 2 orang. Manakala bagi paksi mengufuk, skala yang digunakan adalah setiap 2 cm adalah mewakili 5 cm. Oleh itu, skala yang kita label pada paksi mencancang nanti untuk setiap 2 cm itu, iaitu kita akan buat satu tanda sempang. Kemudian kita akan labelkan paksi kekerapan ini dengan menggunakan sifar 2, iaitu ia akan dilabel dengan sifar 2, 4, 6 dan 8. Manakala bagi paksi mengufuk pula, setiap 2 cm itu kita buat satu tanda. Lepas itu, ianya akan dilabel dengan sempadan-sempadan yang kita dapat daripada jadual, iaitu bermula dengan sempadan bawah 144.5, 149.5, 154.5 sehingga 179.5. Kemudian, kita akan lukis palang untuk mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya yang sama saiz dengan saiz selang kelas dan tingginya adalah berkadaran dengan kekerapan. Oleh itu, untuk palang yang pertama, kekerapannya adalah 2. Jadi kita lukiskan satu palang dengan ketinggian 2. Bagi palang kedua pula, ketinggiannya adalah 4. Dan seterusnya sehingga palang yang terakhir dengan ketinggian 1. Inilah histogram yang dihasilkan. Soalan B. Bina satu jadual kekerapan baharu dengan menyusun semula selang kelas bermula dengan 145 sehingga 148 cm, 149 sehingga 152 cm, 153 sehingga 156 cm, dan seterusnya. Kemudian, bina satu histogram untuk memaparkan data ini. Jadi, kita akan ulang balik langkah yang hampir sama dengan soalan A. Bagi ketinggian di sini, kita akan isi dengan selang kelas yang telah dinyatakan dalam soalan, yaitu bermula dengan 145 sehingga 148. Kemudian 149 sehingga 152, 153 sehingga 156. Untuk mendapatkan selang kelas yang berikutnya, yaitu had bawah dan had atasnya, kita kena lihat apakah beza antara had atas yang berturutan, yaitu maksudnya kita cari saiz selang kelasnya, di mana beza antara dua had atas ini yaitu 152 tolak dengan 148 adalah sama dengan 4. Oleh itu, untuk mendapatkan had bawah yang seterusnya, kita hanya perlu tambahkan had bawah yang kita dapat ini dengan saiz selang kelas 4.
maka had bawah yang berikutnya adalah sama dengan 157. Dan dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh senaraikan had bawah bagi kelas-kelas yang seterusnya. Dengan menggunakan cara yang sama, kita boleh dapatkan had atas yang berikutnya, di mana kita ambil had atas ini 156 ditambah dengan saiz selang kelas 4. Jadi had atas yang berikutnya adalah 160. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh senaraikan had atas yang seterusnya. Seterusnya, kita akan tentukan sempadan bawah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan bawah adalah sama dengan had atas kelas sebelumnya ditambah dengan had bawah kelas itu dan dibahagi dengan 2. Untuk mendapatkan sempadan bawah yang pertama ini, kita kena tambahkan satu selang kelas sebelum kelas yang pertama, di mana ia adalah sama dengan 141 sehingga 144. Oleh itu, sempadan bawah yang pertama akan sama dengan had atas kelas sebelumnya, 144 ditambah dengan had bawah kelas itu, 145 dibahagi dengan 2. Jawapan adalah sama dengan 144,5. Untuk mendapatkan sempadan bawah yang berikutnya, kita hanya perlu tambahkan sempadan bawah yang kita dapat dengan saiz selang kelas 4. Maksudnya 144,5 ini ditambah dengan 4 akan sama dengan 148,5 sebagai sempadan bawah yang berikutnya. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh senaraikan sempadan bawah bagi selang kelas yang seterusnya. Sekarang kita akan tentukan sempadan atas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan atas adalah sama dengan had atas kelas itu ditambah dengan had bawah kelas selepasnya kemudian dibahagi 2. Oleh itu, sempadan atas yang pertama akan sama dengan had atas kelas itu, 148, ditambah dengan had bawah kelas seterusnya, 149 dibahagi 2. Jawapannya adalah 148,5. Untuk mendapatkan sempadan atas yang berikutnya, kita tambahkan sempadan atas yang kita dapat dengan saiz selang kelas 4. Maksudnya 148,5 ditambah dengan 4, jawapan bagi sempadan atas seterusnya adalah 152,5. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita dapat senaraikan sempadan atas yang seterusnya. Seterusnya, kita akan gunakan sistem gundalan untuk menentukan nilai kekerapan. Jadi, kita kena perhatikan nombor yang diberikan dalam jadual adalah terletak dalam selang kelas yang mana. Untuk 146, ianya adalah terletak dalam selang kelas yang pertama. Jadi, kita buat satu tanda dalam gundalannya. Seterusnya, 152 adalah terletak dalam selang kelas yang kedua. Kita buat satu tanda dalam ruangan gundalannya. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita akan lengkapkan gundalan bagi setiap selang kelas masing-masing. Akhir sekali, kita boleh dapatkan nilai kekerapan berdasarkan gundalan dibuat, iaitu kekerapan adalah sama dengan 2, 3, 4, 6, 6, 5, 2, 1, dan 1. Sekarang, kita akan bina satu histogram untuk memaparkan data ini berdasarkan jadual yang kita dapat. Langkah pertama, kita akan tentukan skala pada kedua-dua paksi tersebut, di mana untuk paksi mencancang, skala yang kita gunakan adalah 2 cm mewakili 2 orang murid. Manakala untuk paksi mengufuk, setiap 2 cm adalah mewakili 4 cm. Kemudian kita akan lukiskan kedua-dua paksi dan labelkan skala-skala berkaitan. Untuk paksi mencancang, iaitu paksi kekerapan, kita akan labelkan setiap garisan sempang untuk setiap 2 cm. Seterusnya, kita akan label skala ini dengan sifir 2, iaitu mula dengan sifar 2, 4, 6, dan 8. Bagi paksi mengufuk pula, kita akan buat garisan tanda untuk setiap 2 cm. Kemudian, ianya akan dilabel dengan nilai sempadan bawah dan sempadan atas yang kita dapat dalam jadual tadi. Bermula dengan sempadan bawah 144,5, 148,5 dan seterusnya sehingga 180,5. Inilah histogram yang terbentuk. Soalan C. Bandingkan bentuk taburan kedua-dua histogram itu. Pada pendapat anda, apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada perbandingan ini? Apabila kita perhatikan histogram A, ianya adalah sedikit pencong ke kanan, di mana murid yang mempunyai ketinggian dari 155 sehingga 159 mempunyai bilangan yang paling banyak. Manakala bagi histogram B pula, ianya adalah hampir bentuk simetri.
Perhatikan bahawa histogram ini mempunyai dua mod ketinggian, di mana mod ketinggian itu adalah dari 157 sehingga 164 cm. Perbezaan bentuk taburan histogram ini bermaksud bentuk taburan data ini adalah bergantung kepada saiz selang kelas yang kita gunakan bagi data terkumpul yang diberikan. Inilah jawapannya. Soalan 5. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa yang dihabiskan menonton televisyen dalam seminggu oleh 30 buah keluarga. Soalan A. Pada graf yang sama, bina histogram dan poligon kekerapan bagi data tersebut menggunakan skala yang sesuai. Disebabkan kita kena bina histogram dan poligon kekerapan, jadi kita kena buat satu jadual seperti di bawah yang mengandungi nilai titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Lajur pertama dan kedua dalam jadual ini adalah disalin daripada jadual asal. Bagi lajur ketiga pula, kita akan tentukan nilai titik tengah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, titik tengah adalah sama dengan had bawah ditambah dengan had atas kemudian dibahagi dengan 2. Maka titik tengah bagi selang kelas yang pertama akan sama dengan had bawah 2 tambah dengan had atas 4 dibahagi 2. Jawapannya adalah 3. Seterusnya, kita tentukan saiz selang kelas, di mana kita dapatkan beza antara dua had atas yang berturutan. Beza antara dua had atas yang berturutan ini adalah 7 tolak 4 iaitu sama dengan 3. Oleh itu, untuk mendapatkan titik tengah yang berikutnya, kita hanya perlu tambahkan titik tengah yang kita dapat dengan saiz selang kelas 3. Maka 3 tambah dengan 3 akan dapat titik tengah yang seterusnya iaitu 6. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai titik tengah yang seterusnya. Sekarang kita akan tentukan nilai sempadan bawah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan bawah adalah sama dengan had atas bagi kelas sebelumnya ditambah dengan had bawah kelas itu kemudian dibahagi 2. Jadi untuk dapatkan had atas bagi kelas sebelum selang kelas pertama, kita hanya perlu ambil had atas 4 ini ditolak dengan saiz selang kelas 3. Bermaksud, had atas bagi kelas sebelumnya adalah sama dengan 1. Maka sempadan bawah untuk selang kelas yang pertama ini akan sama dengan had atas kelas sebelumnya iaitu 1 ditambah dengan had bawah kelas itu 2 dibahagi 2. Jawapan adalah 1.5. Untuk mendapatkan sempadan bawah yang berikutnya, kita hanya perlu tambahkan sempadan bawah yang kita dapat dengan saiz selang kelas 3. Maka 1.5 ditambah dengan 3 akan sama dengan 4.5 iaitu sempadan bawah yang seterusnya. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan sempadan bawah yang seterusnya. Akhir sekali, kita akan tentukan sempadan atas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan atas adalah sama dengan had atas kelas itu ditambah dengan had bawah kelas seterusnya kemudian dibahagi 2. Oleh itu, sempadan atas bagi kelas yang pertama akan sama dengan had atas kelas itu iaitu 4 ditambah dengan had bawah kelas seterusnya iaitu 5 kemudian bahagi 2. Jawapan adalah 4.5. Bagi mendapatkan sempadan atas yang berikutnya, kita hanya perlu tambahkan sempadan atas yang kita dapat ini dengan saiz selang kelas 3. Oleh itu, 4.5 ditambah dengan 3 akan sama dengan 7.5. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh senaraikan sempadan atas yang seterusnya. Untuk bina histogram dan poligon kekerapan, kita kena tentukan skala pada kedua-dua paksi. Skala yang kita gunakan pada paksi mencancang adalah 2 cm mewakili 2 keluarga. Manakala bagi paksi mengufuk, skala yang kita guna adalah 2 cm mewakili 3 jam. Seterusnya, kita lukiskan paksi-paksi tersebut. Bagi paksi mencancang yang dilabel dengan kekerapan ataupun bilangan keluarga, pada setiap 1 cm kita akan buat satu garisan sempang. Kemudian kita akan labelkan skala ini dengan sifir 1. Di mana ia mula dengan sifar 1, 2, 3 dan sehingga 9. Manakala bagi paksi mengufuk yang dilabel dengan masa ataupun jam, bagi setiap 2 cm kita akan buat satu tanda garisan. Kemudian, setiap skala ini kita akan label dengan sempadan bawah dan sempadan atas yang kita dapat daripada jadual tadi. Bermula dengan 1.5, 4.5 sehingga 22.5. Sekarang kita akan lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebar yang sama saiz dengan saiz selang kelas dan ketinggiannya adalah berkadaran dengan kekerapan. Maka untuk palang yang pertama,
kekerapannya adalah sama dengan 8. Oleh itu, ketinggian palang yang kita lukis adalah setakat 8. Bagi palang yang kedua pula, ketinggiannya adalah sama dengan kekerapan 9. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita akan dapat lukiskan palang-palang berikutnya sehingga palang yang terakhir dengan ketinggian 1. Disebabkan soalan minta kita bina histogram dan poligon kekerapan pada graf yang sama, jadi kita akan tentukan titik tengah bagi setiap palang tersebut dahulu. Ingat bahawa untuk poligon kekerapan, kita kena tambahkan 2 titik, iaitu 1 titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir, di mana kekerapan mereka adalah sifar. Oleh itu, untuk titik tengah yang pertama, kekerapannya adalah sifar. Bagi titik yang kedua, dengan titik tengah sama dengan 3, kekerapannya adalah sama dengan 8. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita akan dapat plotkan setiap titik yang berikutnya berdasarkan nilai titik tengah dengan bilangan keluarga ataupun kekerapan yang sepadan. Akhir sekali, kita akan sambungkan setiap titik yang berturutan dengan menggunakan garis lurus. Inilah histogram dan poligon kekerapan yang dilukis pada graf yang sama. Soalan B. Komen tentang bentuk taburan data yang diperoleh. Apabila kita teliti graf yang dilukiskan, kita dapati bahawa bentuk taburan data itu adalah pencong ke kanan. Didapati juga bahawa kebanyakan keluarga ini akan menonton kurang daripada 7 jam seminggu. Maka jawapannya adalah taburan data ialah pencong ke kanan dengan kebanyakan mereka menonton kurang daripada 7 jam seminggu. Soalan 6. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah ujian matematik bagi sekumpulan murid. Lukis ogif bagi data tersebut dan kemudian hitung A julat. Untuk lukis ogif, kita kena bina satu jadual baharu seperti di bawah, di mana kita akan menambahkan satu selang kelas dengan kekerapan sifar sebelum kelas pertama. Selang kelas tersebut merupakan 30 sehingga 39 dan kekerapan dia adalah sama dengan sifar. Sekarang kita akan tentukan nilai sempadan atas bagi setiap selang kelas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan atas adalah sama dengan had atas kelas itu ditambah dengan had bawah kelas selepasnya kemudian dibahagi dengan 2. Maka sempadan atas bagi selang kelas yang ini adalah sama dengan had atasnya iaitu 39 ditambah dengan had bawah selepasnya iaitu 40 kemudian dibahagi 2. Jawapan adalah sama dengan 39.5. Untuk mendapatkan sempadan atas yang berikutnya, kita cari saiz selang kelas. Di mana saiz selang kelas adalah sama dengan beza antara dua had atas yang berturutan. Katakan kita ambil had atas bagi dua kelas ini, di mana had atas yang berturutan itu merupakan 49 ditolak dengan 39, jawapan adalah sama dengan 10 sebagai saiz selang kelasnya. Oleh itu, kita tambahkan 10 dengan sempadan atas yang ada ini, kita akan dapat nilai sempadan atas bagi kelas yang seterusnya, di mana 39.5 ditambah dengan 10, jawapan adalah sama dengan 49.5. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita dapat senaraikan sempadan atas yang seterusnya. Kemudian kita akan tentukan kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan yang pertama adalah sama dengan sifar. Kemudian sifar ini ditambah dengan kekerapan yang kedua iaitu 4. Sifar tambah 4 menjadi 4. Nombor 4 ini akan ditambah dengan kekerapan yang seterusnya iaitu 8. Maka jawapan adalah 12. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan kekerapan longgokan yang seterusnya. Sekarang kita akan lukiskan ogif berdasarkan jadual ini, di mana label pada paksi mencancang ogif adalah kekerapan longgokan. Skala pada paksi mencancang ini yang kita gunakan adalah 2 cm mewakili 10 orang. Oleh itu, kita akan labelkan paksi mencancang ini bermula dengan sifar 10, 20 sehingga 50. Kemudian, paksi mengufuk nanti akan dilabel dengan markah. Skala yang kita gunakan untuk paksi mengufuk ini adalah setiap 2 cm mewakili 10 markah. Tetapi kita akan labelkan paksi mengufuk markah ini dengan sempadan atas yang telah kita cari, bermula dengan 39.5, 49.5 sehingga 99.5. Seterusnya, kita akan plotkan titik-titik tersebut.
di mana titik yang pertama dengan sempadan atas 39.5, di mana kekerapan longgokan yang sepadan adalah sifar. Seterusnya titik yang kedua, sempadan atas adalah 49.5 dengan kekerapan longgokan 4. Kita ulangi langkah-langkah ini untuk plotkan titik-titik yang berikutnya. Langkah terakhir, kita akan sambungkan semua titik yang kita plot ini dengan satu lengkung yang licin. Inilah ogif yang terbentuk. Soalan A minta kita cari julat. Kita dah belajar bahawa julat adalah sama dengan titik tengah kelas tertinggi ditolak dengan titik tengah kelas terendah. Oleh itu, untuk mencari titik tengah kelas tertinggi, kita ambil had bawah 90 tambah dengan had atas 99, kemudian dibahagi 2. Manakala untuk titik tengah bagi kelas terendah, had bawahnya 40 ditambah dengan had atas 49, kemudian dibahagi 2. Ini akan sama dengan 94.5 ditolak dengan 44.5. Jawapan akhirnya adalah sama dengan 50. Soalan B, julat antara kuartil. Kita dah belajar sebelum ini, julat antara kuartil akan sama dengan kuartil ketiga, Q3, tolak dengan kuartil pertama, iaitu Q1. Oleh itu, langkah pertama kita akan tentukan kedudukan Q1 dahulu, di mana ia adalah sama dengan 1/4 didarab dengan N, dan N itu merupakan jumlah kekerapan. Itu sebab di sini ia akan sama dengan 1/4 darab dengan jumlah kekerapan 50. Ia akan sama dengan 12.5, kita bundarkannya menjadi integer 13. Seterusnya, kita tentukan kedudukan 13 pada paksi kekerapan longgokan graf. Jadi, kita akan lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 13 sehingga bersilang dengan ogif. Dari titik persilangan itu, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Maka jawapan Q1 yang kita dapat adalah sama dengan 60.5. Kemudian kita akan tentukan kedudukan Q3 dengan menggunakan rumus 3/4 darab dengan N, iaitu 3/4 darab dengan 50 akan sama dengan 37.5 dibundarkan menjadi 38. Dengan itu kita akan lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 38 sehingga bersilang dengan ogif. Dari titik persilangan tersebut, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Oleh itu, jawapan Q3 adalah sama dengan 83.5. Dengan menggunakan rumus julat antara kuartil adalah sama dengan Q3 tolak dengan Q1, maka kita akan dapat 83.5 ditolak dengan 60.5. Jawapan adalah sama dengan 23. Soalan C, persentil ke-40 dan persentil ke-80 bagi markah ujian tersebut. Jadi langkah pertama, kita akan tentukan kedudukan persentil ke-40 itu dahulu. Di mana persentil ke-40 itu bermaksud kedudukannya adalah 40% daripada jumlah kekerapan, yang sama dengan 40 per dengan 100 didarab dengan N, iaitu 50, di mana ia adalah sama dengan 20. Seterusnya, kita akan lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 20 sehingga bersilang dengan ogif. Pada titik persilangan tersebut, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Maka jawapan persentil ke-40 adalah sama dengan 66.5. Seterusnya kita akan tentukan persentil ke-80. Kedudukannya adalah 80% daripada jumlah kekerapan, yang sama dengan 80 per 100 darab dengan N, iaitu 50, ia akan sama dengan 40. Dengan ini, kita akan lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 40 sehingga bersilang dengan ogif. Pada titik persilangan tersebut, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi X. Oleh itu, persentil 80 adalah sama dengan 86. Soalan 7. Khuzairi ialah seorang penternak lembu tenusu. Dia mengusahakan 130 ekor lembu tenusu di ladangnya. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu dalam liter susu yang dihasilkan oleh lembu-lembunya pada suatu minggu tertentu. Soalan A, bina satu histogram longgokan bagi data tersebut. Untuk bina histogram longgokan, kita kena bina satu jadual seperti di bawah. Lajur pertama dengan kedua ini adalah disalin daripada jadual asal. Seterusnya kita akan tentukan sempadan bawah. Untuk menentukan sempadan bawah, kita kena tambahkan satu selang kelas sebelum kelas pertama, di mana selang kelas tersebut adalah sifar sampai 4.
Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan bawah adalah sama dengan had atas kelas sebelumnya ditambah dengan had bawah kelas itu kemudian dibahagi 2. Ini bermaksud kita akan ambil had atas kelas sebelumnya iaitu 4 ditambah dengan had bawah kelas itu 5 dibahagi 2. Jawapan adalah sama dengan 4.5. Untuk mendapatkan sempadan bawah yang berikutnya, kita tentukan saiz selang kelas, di mana saiz selang kelas adalah sama dengan beza antara had atas yang berturutan. Jadi kita tentukan saiz selang kelas itu berdasarkan had atas dua selang kelas ini, di mana 16 ditolak dengan 10 adalah sama dengan 6. Oleh itu, sempadan bawah 4.5 ini akan ditambah dengan saiz selang kelas 6 untuk dapatkan sempadan bawah berikutnya, iaitu 10.5. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh senaraikan sempadan bawah bagi selang kelas yang berikutnya. Sekarang kita akan tentukan sempadan atas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan atas adalah sama dengan had atas kelas itu ditambah dengan had bawah kelas selepasnya kemudian dibahagi 2. Oleh itu, untuk dapatkan sempadan atas bagi kelas pertama ini, kita akan ambil had atasnya iaitu 10 ditambah dengan had bawah kelas selepasnya iaitu 11 kemudian dibahagi 2. Jawapan adalah 10.5. Kemudian kita akan tambahkan sempadan atas yang kita dapat ini dengan saiz selang kelas untuk dapatkan sempadan atas kelas seterusnya. Maksudnya 10.5 ditambah dengan saiz selang kelas 6 akan dapat jawapan 16.5 sebagai sempadan atas kedua. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh senaraikan sempadan atas berikutnya. Akhir sekali kita akan tentukan kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan yang pertama adalah daripada kekerapan yang pertama iaitu 15. Kemudian 15 ini akan ditambah dengan kekerapan yang kedua iaitu 28 menghasilkan kekerapan longgokan 43. Kekerapan longgokan 43 ini ditambah dengan kekerapan 37 akan menghasilkan kekerapan longgokan 80. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan kekerapan longgokan bagi kelas yang berikutnya. Untuk membina histogram longgokan, pada paksi mencang-cang tersebut kita akan label dengan kekerapan longgokan, di mana skala yang kita gunakan adalah setiap 2 cm mewakili 20 ekor. Maka kita akan label kekerapan longgokan ini dengan sifar 20, 40 sehingga 140. Sebenarnya pada paksi ini kita kena sambungkan skala ini sehingga 140, iaitu sama dengan ataupun melebihi bar yang tertinggi. Pada paksi mengufuk pula, skala yang kita gunakan adalah setiap 2 cm mewakili 6 liter. Tetapi kita akan labelkan isi padu susu ini pada paksi mengufuk ini dengan nilai sempadan bawah dan sempadan atas yang telah kita cari dalam jadual, iaitu bermula dengan sempadan bawah 4.5, 10.5 sehingga 40.5. Seterusnya, kita akan lukiskan palang untuk mewakili setiap selang kelas tersebut dengan kekerapan longgokan yang sepadan. Oleh itu, untuk bar yang pertama, iaitu dari 4.5 sehingga 10.5, ketinggian bar itu adalah 15. Bagi bar yang kedua pula, ketinggiannya adalah kekerapan longgokan 43. Jadi kita ulangi langkah yang sama, kita lukiskan palang itu berdasarkan nilai kekerapan longgokan. Inilah histogram longgokan yang terhasil. Soalan B. Pada graf yang sama di A, bina satu ogif. Seterusnya, anggarkan julat antara kuartil bagi taburan itu. Untuk bina ogif pada graf yang sama, kita kena plotkan titik-titik tersebut dahulu. Di mana titik pertama, dengan sempadan atas 4.5, kekerapan longgokannya adalah sifar. Inilah kedudukan titiknya. Seterusnya, bagi sempadan atas 10.5, kekerapan longgokannya adalah 15. Jadi kita hanya perlu plotkan titik pada setiap penjuru sebelah kanan atas palang ini untuk memperolehi semua titik yang kita nak. Langkah terakhir, kita hanya perlu sambungkan setiap titik itu dengan satu lengkung yang licin. Inilah ogif yang terbentuk. Seterusnya kita akan tentukan julat antara kuartil. Kita dah belajar bahawa julat antara kuartil adalah sama dengan Q3 tolak dengan Q1. Oleh itu, langkah pertama kita akan tentukan kedudukan Q1, di mana rumus yang digunakan adalah sama dengan 1/4 darab dengan N.
N adalah jumlah kekerapan. Ia akan sama dengan 1/4 darab dengan 130 yang sama dengan 32,5 dibundakan menjadi 33. Dengan ini, kita akan cari nilai 33 pada paksi kekerapan longgokan. Jadi kita akan bina satu garisan mengufuk pada kekerapan longgokan 33 sehingga bersilang dengan ogif. Pada titik persilangan tersebut, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Maka nilai Q1 adalah sama dengan 14,7. Kemudian kita akan tentukan kedudukan Q3, di mana rumusnya adalah sama dengan 3/4 darab dengan N, di mana ia akan sama dengan 3/4 darab dengan 130, yang sama dengan 97,5, dibundakan menjadi 98. Dengan ini, kita akan lukis satu garis mengufuk pada kekerapan longgokan 98. Dengan ini, kita akan membina satu garisan mengufuk pada kekerapan longgokan 98 sehingga bersilang dengan ogif. Pada titik persilangan tersebut, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Maka nilai Q3 adalah sama dengan 26,4. Oleh itu, kita akan dapat 26,4 tolak dengan 14,7. Jawapannya adalah sama dengan 11,7 liter. Soalan 8. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan bacaan tekanan darah yang diambil daripada sekumpulan pesakit sebelum dan selepas mencuba sejenis ubat menurunkan tekanan darah bagi satu dos pengambilan ubat itu. Hitung min dan sisihan piawai bagi data tersebut. Adakah ubat tersebut mampu menurunkan tekanan darah kumpulan pesakit tersebut selepas mengambil satu dos ubat itu? Berikan justifikasi anda. Jadi kita akan bina jadual untuk mengira nilai min dan sisihan piawai. Jadual pertama adalah untuk sebelum mengambil satu dos ubat. Data dalam lajur pertama dengan kedua adalah diambil daripada jadual asal, tetapi kekerapan tersebut adalah kekerapan sebelum. Seterusnya kita akan cari titik tengah bagi setiap selang kelas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, titik tengah adalah sama dengan had bawah ditambah dengan had atas, kemudian dibahagi dengan 2. Maka titik tengah bagi kelas pertama adalah sama dengan had bawahnya 120 ditambah dengan had atasnya 134 dibahagi 2. Jawapannya adalah sama dengan 127. Untuk dapatkan nilai titik tengah yang berikutnya, kita tentukan saiz selang kelas, di mana saiz selang kelas boleh ditentukan dengan mencari beza antara had atas yang berturutan. Oleh itu, kita ambil had atas 149 ditolak dengan had atas 134. Ia akan sama dengan 15. Maka nilai titik tengah yang kedua akan sama dengan titik tengah 127 ini ditambah dengan saiz selang kelas 15, iaitu bersamaan dengan 142. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh senaraikan titik tengah bagi selang kelas yang seterusnya. Untuk lajur yang keempat, ia adalah hasil darab antara kekerapan F dengan titik tengah X. Oleh itu, nilai F yang pertama 4 didarab dengan nilai X 127 yang sepadan, jawapannya adalah sama dengan 508. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan hasil darab antara Fx bagi selang kelas yang berikutnya. Untuk lajur yang kelima, kita akan kuasa duakan nilai titik tengah. Maksudnya, yang pertama ini adalah 127 dikuasa duakan. Jawapannya adalah 16,129. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai X kuasa 2 bagi selang kelas yang seterusnya. Lajur yang terakhir merupakan hasil darab antara F dengan X kuasa 2. Bermaksud, kekerapan F yang pertama 4 didarab dengan X kuasa 2 yang pertama 16,129. Jawapan adalah 64,516. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan nilai Fx kuasa 2 bagi kelas yang seterusnya. Akhir sekali, kita akan jumlahkan kuantiti tertentu, iaitu pertama, kita akan cari jumlah kekerapan, iaitu sigma F. Kita tambahkan semua nilai kekerapan ini, akan dapat jawapan 25. Seterusnya adalah jumlah Fx. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur Fx ini, akan dapat jawapan 3,790. Akhir sekali, jumlah bagi Fx kuasa 2. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur ini, akan dapat 580,360. Sekarang kita akan kira nilai min dengan menggunakan rumus ini.
kita gantikan nilai sigma fx yang kita dapat dari jadual, iaitu 3,790, dibahagi dengan nilai sigma f dalam jadual, 25, jawapan min adalah 151,6. Seterusnya kita akan kira nilai sisihan piawai menggunakan rumus ini. Kita ganti masuk nilai sigma fx kuasa 2 dari jadual, iaitu 580,360 dibahagi dengan 25, ditolak dengan nilai min kuasa 2 yang kita dapat di atas, iaitu 3,790 dibahagi 25 dikuasa 2 kan. Ini akan diringkaskan menjadi punca kuasa 2, 231,84. Jawapan sisihan piawai adalah sama dengan 15,23. Untuk bahagian yang ini, kita akan kirakan min dan sisihan piawai bagi selepas ambil satu dos ubat. Jadi kita akan bina jadual yang sama, tapi kekerapan untuk jadual ini adalah didapatkan daripada jadual asal, iaitu bahagian selepas. Nilai-nilai dalam lajur pertama, ketiga dengan kelima adalah disalin daripada jadual asal dan juga jadual sebelum ambil satu dos ubat tadi. Jadi kita hanya perlu carikan apakah nilai bagi fx, iaitu hasil darab kekerapan f dengan titik tengah x. Bagi nilai yang pertama, untuk fx, ia akan sama dengan 9 didarab dengan 127. Jawapannya adalah 1143. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh senaraikan nilai fx yang seterusnya. Akhir sekali kita akan tentukan nilai fx kuasa 2 bermaksud f darab dengan nilai x kuasa 2. Untuk nilai fx kuasa 2 yang pertama, kita darabkan 9 dengan 16,129. Jawapannya adalah 145,161. Dengan mengulangi langkah sama, kita boleh senaraikan nilai fx kuasa 2 yang seterusnya. Akhir sekali, kita akan tentukan jumlah bagi nilai-nilai tertentu, iaitu yang pertama kita tentukan jumlah bagi kekerapan. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur ini akan dapat jawapan 25. Seterusnya kita kira jumlah bagi fx. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur fx ini akan dapat jawapan 3,550. Dan akhir sekali, kita kirakan nilai jumlah fx kuasa 2. Kita tambahkan semua nilai dalam lajur fx kuasa 2 akan dapat jawapan 508,600. Sekarang berdasarkan jadual ini, kita akan kira nilai min menggunakan rumus ini. Sigma fx adalah sama dengan 3,550 daripada jadual. Sigma f adalah sama dengan 25 daripada jadual. Jawapan min adalah sama dengan 142. Kemudian, kita akan kira nilai sisihan piawai dengan menggunakan rumus ini. Sigma fx kuasa 2 adalah sama dengan 508,600 dari jadual, dibahagi dengan sigma f 25 dari jadual, kemudian tolak dengan nilai min yang kita dapat di atas, di kuasa 2 kan. Ini akan diringkaskan menjadi punca kuasa 2 180. Jawapan sisihan piawai adalah 13,42. Sekarang kita akan bandingkan nilai min dan sisihan piawai sebelum dan selepas ambil satu dos ubat tersebut. Perhatikan bahawa nilai min selepas ambil ubat tersebut adalah lebih rendah. Ini bermaksud tekanan darah adalah menurun selepas mengambil satu dos ubat itu. Begitu juga dengan nilai sisihan piawainya adalah lebih kecil apabila dibanding dengan sebelum mengambil satu dos ubat tersebut. Maka jawapannya ya. Kerana min selepas mengambil ubat tersebut turun daripada 151,6 mmHg kepada 142 mmHg dengan sisihan piawainya yang juga lebih kecil. Soalan 9. Ogif di sebelah menunjukkan jarak peluru yang dilontarkan oleh Rozaidi dan Wildan semasa sesi latihan lontar peluru. Soalan A. Hitung peratusan jarak lontaran peluru melebihi 15.45 meter bagi Rozaidi dan Wildan. Jadi maklumat yang diberikan dalam soalan adalah melebihi 15.45 meter. Jadi kita cari pada paksi jarak ini, kita tentukan nilai 15.45, kemudian kita lukiskan garis mencancang sehingga bersilang dengan graf. Pada tempat persilangan graf tersebut, kita akan lukiskan garis mengufuk sehingga bersentuhan dengan paksi kekerapan longgokan. Oleh itu, kekerapan longgokan yang sepadan adalah sama dengan 15.
Disebabkan kita kena hitung peratusan jarak lontaran peluru yang melebihi 15.45 meter, maka bilangan yang kita nak cari adalah bilangan hujung atas paksi tegak ini. Itu sebab kita kena ambil jumlah kekerapan 20 ditolak dengan 15 bahagi dengan jumlah kekerapan 20 darab dengan 100%. Oleh itu, jawapan yang kita dapat adalah 25%. Ini bermaksud peratusan jarak lontaran peluru melebihi 15.45 meter bagi Rozaidi adalah 25%. Kemudian kita ulang langkah yang sama untuk Wildan. Disebabkan garis mencancang itu sudah kita buat pada nilai 15.45 untuk Rozaidi, Wildan juga adalah pada bahagian yang sama, jadi kita hanya perlu terus lukiskan garis mengufuk dari titik persilangan garis mencancang itu dengan graf Wildan. Dengan itu, nilai kekerapan longgokan yang sepadan adalah sama dengan 11. Tetapi bilangan lontaran yang kita nak adalah bilangan pada hujung atas paksi kekerapan longgokan, iaitu bahagian ini. Itu sebab kita kena ambil jumlah kekerapan 20 tolak dengan 11 bahagi dengan jumlah kekerapan 20, kemudian didarab dengan 100% akan dapat jawapan 45%. Ini bermaksud 45% daripada jarak lontaran peluru Wildan adalah melebihi 15.45 meter. Soalan B. Dengan menggunakan median dan kuartil ketiga, prestasi siapakah yang lebih baik semasa sesi latihan melontar peluru? Disebabkan jumlah kekerapan mereka adalah sama, iaitu 20, jadi kita boleh tentukan kedudukan median dan kedudukan Q3 bagi kedua-dua ogive itu terlebih dahulu. Kedudukan median akan sama dengan 1/2 darab dengan N, iaitu jumlah kekerapan. Jadi kita gantikan nilai N dengan 20, so kita akan dapat nilai 10. Seterusnya, untuk menentukan kedudukan kuartil ketiga, ia akan sama dengan 3/4 darab dengan N. N adalah sama dengan 20, selepas didarab dengan 3/4, jawapannya adalah 15. Seterusnya, kita akan tentukan nilai median dan Q3 bagi Rozaidi dan Wildan sekaligus. Jadi, untuk median, kedudukannya adalah pada kekerapan longgokan 10. Oleh itu, pada kekerapan longgokan 10, kita akan lukiskan satu garisan mengufuk sehingga bersilang dengan graf Rozaidi dan Wildan. Pada titik persilangan tersebut, kita akan lukiskan garis mencancang sehingga bersilang dengan paksi mengufuk jarak. Maka nilai median untuk Rozaidi adalah sama dengan 14.45, manakala nilai median untuk Wildan adalah sama dengan 15.25. Kemudian kita akan tentukan nilai kuartil ketiga bagi Rozaidi dan Wildan. Daripada pengiraan kedudukan Q3 tadi, ianya adalah pada kekerapan longgokan 15. Maka pada nilai 15 pada paksi kekerapan longgokan, kita lukiskan satu garisan mengufuk sehingga bersilang dengan ogive Rozaidi dan Wildan. Pada titik persilangan tersebut, kita akan lukiskan garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk jarak. Maka nilai Q3 bagi Rozaidi adalah sama dengan 15.45 meter. Manakala nilai Q3 bagi Wildan adalah sama dengan 16.45 meter. Untuk menentukan prestasi siapa yang lebih baik, kita bandingkan nilai median dan kuartil ketiga Rozaidi dan Wildan. Didapati bahawa nilai median bagi Wildan dan juga nilai kuartil ketiga adalah lebih tinggi daripada Rozaidi. Ini bermaksud prestasi Wildan adalah lebih baik. Inilah jawapannya. Soalan 10. Isi padu petrol yang digunakan oleh 100 buah kereta dicatatkan. Ogive menunjukkan isi padu petrol yang digunakan bagi perjalanan 60 km dan plot kotak menunjukkan isi padu petrol yang digunakan untuk perjalanan 100 km. Soalan A. Lukis semula ogive bagi perjalanan 60 km. Pada graf yang sama, lukis ogive bagi isi padu petrol yang digunakan bagi perjalanan 100 km. Langkah pertama, kita hanya perlu salin semula ogive bagi perjalanan 60 km pada kertas graf, iaitu seperti ogive yang berwarna biru ini. Seterusnya, soalan minta kita lukis ogive bagi isi padu petrol yang digunakan bagi perjalanan 100 km pada graf yang sama ini. Dengan ini, kita boleh dapatkan 5 nilai daripada plot kotak tersebut, iaitu yang pertama adalah nilai minimum, di mana nilai minimum adalah titik yang pertama, iaitu sama dengan 4.45 liter. Titik yang kedua mewakili nilai kuartil pertama, iaitu 4.8 liter. Bahagian garis di tengah-tengah ini mewakili nilai median, iaitu Q2, yang sama dengan 4.95 liter.
Titik yang ketiga ini pula mewakili nilai kuartil ketiga iaitu 5.2 liter. Manakala titik yang keempat adalah mewakili nilai maksimum iaitu 5.7 liter. Diberi dalam soalan bahawa jumlah kekerapan ataupun jumlah kereta di sini adalah sama dengan 100. Bermaksud nilai N adalah sama dengan 100. Kita tahu bahawa nilai minimum adalah nilai yang terendah dalam OGIF tersebut nanti. Bermaksud kedudukan nilai minimum itu adalah pada kekerapan longgokan sifar. Begitu juga dengan kedudukan nilai maksimum, iaitu ia akan sama dengan jumlah kekerapan di sini iaitu 100. Ini merupakan titik tertinggi bagi OGIF tersebut. Dan kita dah tahu bahawa kedudukan Q1 boleh didapati dengan 1/4 darab dengan N, jumlah kekerapan. Jadi, ia akan sama dengan 1/4 darab dengan 100. Ia akan sama dengan kedudukan ke-25 pada paksi kekerapan longgokan untuk nilai Q1. Seterusnya, kedudukan Q2 boleh dicari dengan rumus 1/2 darab dengan N, di mana ia akan sama dengan 1/2 darab dengan 100, di mana ia adalah kedudukan ke-50 pada paksi kekerapan longgokan bagi nilai Q2 ini. Seterusnya, kedudukan Q3 boleh dicari dengan rumus 3/4 darab dengan N, iaitu bersamaan dengan 3/4 darab dengan 100. Jawapannya adalah sama dengan 75, iaitu kedudukan Q3 nanti adalah pada kekerapan longgokan 75. Maka titik yang pertama, di mana isi padu petrolnya adalah 4.45, kekerapan longgokannya adalah sifar. Inilah kedudukan titiknya. Titik yang kedua, isi padu petrolnya adalah sama dengan 4.8 liter dengan kekerapan longgokan 25. Inilah titiknya. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh plotkan 3 lagi titik yang berikutnya. Langkah terakhir, kita sambungkan ke 5 titik yang diplot dengan satu lengkung yang licin. Inilah graf yang kita dapat. Soalan B. Jika sebuah kereta menggunakan 3.7 liter petrol untuk perjalanan 60 km, nyatakan isi padu petrol yang digunakan bagi perjalanan 100 km. Justifikasikan jawapan anda. Ini bermaksud kita kena tentukan apakah kekerapan longgokan bagi 3.7 liter bagi perjalanan 60 km. Oleh itu, pada nilai 3.7 liter pada paksi mufuk, kita akan lukiskan garis mencancang sehingga bersilang dengan graf 60 km. Pada titik persilangan itu, kita akan lukis garis mufuk sehingga bersilang dengan kekerapan longgokan. Ini bermaksud, kedudukan bagi 3.7 liter petrol adalah pada kedudukan 58 pada paksi kekerapan longgokan. Jadi, kita ambil 58 dibahagi dengan jumlah kekerapan 100 darab dengan 100% akan dapat 58%. Ini bermaksud 3.7 liter petrol itu adalah sama dengan persentil ke 58. Di sini kita andaikan bahawa kereta itu akan mempunyai persentil yang sama bagi kedua-dua perjalanan 60 km dan 100 km. Oleh itu, untuk dapatkan isi padu petrol yang digunakan bagi perjalanan 100 km, kita akan tentukan nilai tersebut melalui kedudukan persentil ke 58 daripada OGIF perjalanan 100 km. Kita dah kira di atas bahawa persentil 58 bermaksud 58% daripada jumlah kekerapan. Daripada pengiraan yang dibuat, kita akan dapat tahu bahawa ianya adalah pada kedudukan 58 pada paksi kekerapan longgokan. Dengan ini, kita akan lukiskan satu garis mengufuk pada nilai 58 pada paksi kekerapan longgokan sehingga bersilang dengan OGIF 100 km. Pada titik persilangan tersebut, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi isi padu petrol. Maka persentil 58 yang kita dapat untuk perjalanan 100 km adalah sama dengan 5.0 liter. Jadi justifikasi kita dengan mengandaikan bahawa kereta tersebut mempunyai persentil yang sama bagi kedua-dua perjalanan 60 km dan 100 km, kereta tersebut akan menggunakan 5 liter petrol bagi perjalanan 100 km. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.